Ya, Terence, terima kasih. Baik, lintas langsung hari ini kami bawakan dari daerah Kota Tinggi atau lebih tepat lagi di JT Tun Sri Lanang bagi membawakan gambaran terkini situasi banjir dan juga kesiapsiagaan agensi yang terlibat terutamanya sepanjang tempoh banjir ini. Antara yang terlibat adalah Angkatan Pertahanan Awam dan hari ini saya bersama dengan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Tinggi, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Syarul Nizam. Kapten, terima kasih sudi bersama dengan sahabat Pergi Malaysia. Jadi sebenarnya kita nak tahu juga sepanjang tempoh 2 minggu ni daerah Kota Tinggi antara yang terjejas teruk. Pagi ini saja pukul 8 pagi dah 2,200 lebih kurang penduduk terjejas dipindahkan di 22 PPS. Jadi dari segi persediaan APM sendiri sejak tempoh hari pertama banjir sampai sekarang macam mana? Okey, syukur Alhamdulillah. Bagi persediaan tim APM sendiri yang kita bermula pada 2 hari bulan 1 tempoh hari. So sehingga kinilah hampir 60 anggota yang dikerahkan ya di daerah Kota Tinggi dan juga beberapa daerah yang membantulah di daerah Kota Tinggi ini. Dan semua anggota setakat ini alhamdulillah masih lagi dalam keadaan baiklah. Walaupun 2 minggu hampir boleh katakan hampir 24 jam tak tidurlah membantu pemindahan dan juga operasi banjir ini. Kita tahu juga hari ini merupakan hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di Johor. Johor antara 6 negeri yang terlibat sehingga 26 Januari nanti. Jadi mungkin ada jabatan yang dikurangkan dari segi tugasan, ada yang bekerja dari rumah. Macam mana pula dari segi APM sendiri terutamanya di daerah Kota Tinggi ini? Okey, untuk makluman juga bagi persediaan sepanjang PKP berlangsung, Perintah Kawalan Pergerakan. So bagi pihak bagi agensi seperti Angkatan Pertahanan Awam, kita masih lagi bertugas sepanjang masa yang mana sehingga tamat monsun Timur Laut inilah. Itulah. Dari segi jangkaan tu mungkin kita nak tahu jugalah tempoh banjir ni kan, dari segi persediaan APM tu jangkaannya tu sehingga bulan berapa tu persediaan APM jika keadaan ni berulang lagi? Okey, untuk makluman juga sebenarnya kita telah bersedia pada bulan Oktober pada tahun 2020 lagi, yang mana bermulanya monsun Timur Laut, yang mana daripada bulan Oktober sehingga Mac 2021. So sehingga kinilah kita masih bersedia lagi untuk sebarang kemungkinan berlaku banjir di daerah Kota Tinggi ini. So bagi pada awal tahun ini saja sebanyak 2 kali, iaitu gelombang pertama dan gelombang kedua lah, yang mana kapasiti mangsa yang terlibat hampir juga sama dan hampir 2,000 atau 3,000 orang lah mangsa. Dari pihak tuan juga ada yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara sepanjang tempoh PKP ni. Dari segi pelaksanaan prosedur operasi standard, pihak tuan sendiri ada tak membantu mengingatkan penduduk terjejas di PPS tu? Yalah, kadang-kadang ada orang dia terlupa yang mereka sebenarnya sedang dalam tempoh pelaksanaan SOP ni kan, pandemik COVID-19 ni. Macam mana? Okey, bagi prosedur ataupun SOP pandemik COVID semasa banjir berlaku, bagi penjarakan itu adalah perkara yang utamalah yang Angkatan Pertahanan Awam terapkan, yang mana di setiap pusat pemindahan sementara kita jarakkan antara collapsible tent tu 1 meter ke 1 meter lah. Dan juga kita di daerah Kota Tinggi ini juga kita hampir 90% kita gunakan sekolah, yang mana kita sesuai untuk kita buat penjarakan sosial itulah, yang mana setiap kelas kita tempatkan 2 keluarga dan 3 keluarga lah. Baik, terima kasih Kapten sudi meluangkan bersama dengan Cerita Pagi Selamat Pagi Malaysia hari ini. Jadi saya sebenarnya nak mewakili juga penduduk di Johor, khususnya di daerah-daerah yang terlibat dengan banjir ini. Berterima kasih kepada agensi APM dan juga agensi-agensi lain yang terlibat sama sepanjang tempoh banjir ini dan juga sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Mereka ni tak berhenti lagi, 24 jam sentiasa bersedia untuk memindahkan ataupun membantu penduduk terjejas ke pusat pemindahan sementara. Jadi ini saja yang dapat kami kongsikan buat masa ini dari JT Tun Sri Lanang di daerah Kota Tinggi ini. Kembali semula kepada Terence di Angkasa Putih. Silakan.